Dalil itu petunjuk atau tanda. Kita mulai ya, ibu-ibu. Mulai ya. Kita mulai semula ya. Muka 27, betul lah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala an-narju hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk perhatian kita yang sudah dewasa balik lama dapat sunat yang dapat kita amal. Jangan ditinggal semua. Kalau kita tak mampu mengajar banyak, mengajar sebahagian yang kita kerja, terutama sekali seperti sembahyang duha. Duha ya, boleh mengajar jam 8 dah boleh, jam 8:30. Jadi kita di situ kan, kalau mari situ ada suruh, belum saya belajar ada sembahyang duha di situ. Tongkong kita 2 rakaat. Nah, kalau ada waktu lagi kita buat 4 rakaat, buat tiap-tiap hari. Pukul 7 pun boleh kan? Pukul 7 dah boleh doa. Tengok berapa dia yang sukatannya 12 minit setelah matahari naik syuruk. Ya. Di situ. Apabila syuruk 12 minit, yang sembilan dulu. Kita lalai ke sikit lagi. Bang 4 minit dah kelak. Baru kita sembahyang sebab waktu matahari terbit ya, katanya ada syaitan ganggu matahari itu. Ada tanduknya macam ya. Jadi kita ngelaknya supaya kita jangan diganggu oleh syaitan macam itu. Itu kena sembahyang syuruk ini bersyarat. Kalau tahajud tidak bersyarat. Jam 8, 8:30 boleh. Kalau syuruk bersyarat. Syaratnya isyraq. Mesti syaratnya subuh, sembahyang mesti dalam waktu subuh. Tidak boleh qada. Kalau qada tak boleh. Yang itu syarat kalau mau isyraq. Satu. Kedua, udahnya waktu subuh sembahyang mesti berjemaah. Kalau berjemaah di rumah boleh? Boleh. Berjemaah. Semestinya masjid lah. Ya. Boleh jemaah. Lepas salam nak boleh roboh kaki. Kaki nak boleh roboh. Zikir dalam keadaan kaki yang masih tetap. Nak boleh roboh. Kalau roboh, bermakna kita sudah hilang nyempun tertibnya bah. Tapi perintah yang macam itu bukan perintah wajib, tapi itu syarat-syarat ulama yang ajarkan. Tidak seperti duha tidak usah seperti itu. Kita sembahyang subuh qada pun boleh sembahyang duha. Tapi isyraq qada pun tak boleh. Halus supaya pahala isyraq yang besar. Sembahyang subuh waktu subuh berjemaah, kaki nak boleh roboh lepas salam ya. Terus zikir dalam keadaan macam ya. Sampai waktu isyarat, sampai terbit matahari, sampai cukup waktu lalu kita isyarat. Ya boleh dapat pahala haji, pahala umrah. Besar, oleh kerana pahala tu besar makanya dibuat macam ya pun disiplin. Kedudukan untuk yang mesti juga mesti dalam tu. Masih. Bersilah tak boleh tukar. Kalau sakit, kalau orang yang sakit boleh bersilah lah. Ada maksudnya jangan roboh kita pergi makan ke tu, minum tolong mokok ke telefon ke tu, jangan. Itu yang jangan tolok. Kita tinggal tolok ya. Kalau orang sakit sih dapat dulu ke dalam tukar kaki boleh, tapi masih di tempat sembahyang ya.
Ya syaratnya. Baru kita dapat pedilat haji seperti ngaji haji, seperti ngaji umrah yang penuh kita nanti. Ya. Kalau apa namanya doha, siapa pahala haji, pahala doha aja. Isyarat lain pahalanya. Selain ikut syarat ya. Apalagi ngaji umrah, pasang sara, berat kerja umrah ya. Selain daripada berat duit, berat kerja. Berat duit mudah je lah. Kita hantar tubuh kita ke Jeddah ke Mekah ni mudah. Kerja umrah je berat juga. Sama macam haji Mina, kita si ukup je. Puasa kita apa nama makan ihram, memelihara petang lega ihram, sudah ya ada tawaf, ada sa'i, ada bunting. Masa berat. Padahal kalau kita kerja sunat isyarak ya, syuruk dengan cara ikut kata disiplin fiqh yang mudah. Sembahyang subuh mesti waktu subuh dan kita mesti berjemaah dan duduk jangan roboh terus zikir dalam itu. Tak boleh kalahkan lain. Lepas salam tak boleh zikir. Lepas zikir apa nak kita buat? Baca Quran. Macam nak boleh kita kalahkan orang lain dulu. Berceramah nak maunya. Kerja. Lepas ya bawa ceramah. Bawa kita dapat pilihan seperti pilihan orang kerja haji sepenuh pahalanya. Macam orang jalan umrah penuh pahalanya. Bukan nunggu 2-3 kali. Hari dah dapat. Besok buat lagi, lusa buat lagi. Macam itu kan. Itu yang kita buat. Mun kita dengar orang baca hadis, tapi kita duduk je dengar aja. Macam boleh? Menjelisian saya ada majlis ilmu. Majlis ilmu setelahnya buat dah. Kan selalunya macam di masjid kan ada majlis ilmu terus. Awak itu tak ngajar tu yang ustaz tak ngajar tu, yang tak ngajar suruh itu. Sudah rosak dah itu dah. Sudah. Mungkin kita duduk je kita si boleh dengar lah, kita berzikir sendiri lah, boleh ya? Boleh. Kalau kita semalam sikit ya. Kita dalam masjid ya, kita berzikir je lah. Boleh. Tapi sepatutnya majlis yang imam. Habis salam suruk baru kita ceramah. Buatnya betul. Ini lama. Lepas kita salam subuh ya kita majlis zikir, kita wirid, kita baca doa, tengok matahari dia terbit sampai berapa minit. Masuk waktu ya kita sembahyang. Habis kerja kalau lebih sembahyang apa yang dah bawa kita ada majlis kuliah misalkan, ada minum ke apa, ada ceramah ke apa boleh. Ada soal jawab kan pertanyaan boleh. Ya kita buat. Sebab berbeza. Kadang-kadang mesti faham sembahyang seorang aja di rumah pun gajah isyarat juga. Saya diam je lah. Kita tengah samat. Kalau kita tengah ada samat berceramah bab ya. Ada bayar samat bagus contoh ya. Pasal samat. Oh, ada. Ada. Kalau orang nak syuruk katanya mesti syaratnya tu. Syarat dia bukan syarat wajib. Kalau kita nak gajah ikut dia lah, buat dapat pedilat sebagaimana yang digaris oleh Nabi. Kau main nak dapat pahala haji, berat pahala haji ya, 40 hari kita tinggal di Mekah no. Buat dapat satu haji, itu nak satu syuruk, satu haji. Satu umrah. Bayangkan. 40 hari situ sama dengan kita pergi haji 40 kali. Sama lah. Ada Mekah nak kita terus nyaman kan ada Mekah ya. Dan kerja kita jemaah saya kerja lagi. Kecuali kita sakit. Baik Muka surat 27 ya. Tajuknya dalil bagi sifat maknawiyah. Tanda bagi sifat maknawiyah. Dalil bagi semua sifat ini bagi kaul yang menyebutkan, yang menetapkannya ialah diketahui daripada segala dalil sifat makni yang telah lalu. Betul ya? Betul ya? Yang telah lalu. Segala sifat ini dinamakan sifat maknawiyah. Kerana apa? Kena dinisbahkan kepada perkataan ma'ani. Ma'ani sifat. Maknawiyah tu orang yang mengendali ke sifat ya. Nama zat Tuhan yang mengendali ya, namanya maknawiyah. Zat maknawiyah namanya yang mengendalikan.
Orang yang operate ya. Orang yang mengoperatkan yang dinamakan maknawiyah. Ingat ya. Dinisbahkan kepada perkataan ma'ani. Karena segala sifat ini melazimkan sentiasa bersama ma'ani. Sentiasa. Peringatan ma'ani al-kaunu, peringatan mengenai, bukan ma'ani, mengenai. Macam mana yang dikatakan al-kaunu tu? Anda hendaklah mengetahui bahawa al-kaunu qadiran, al-kaunu muridan, al-kaunu aliman, hingga akhirnya sekaliannya itu sabit tetap dengan tidak khilaf. Tak boleh tinggal kaunu ya. Al-kaunu bukan al-kaun, al-kaun. Ya lah, al-kaunu lah ya. Al-kaun. Al-kaun. Al-kaunu. Tak boleh tinggal. Si boleh kita nyebut kadiran saja, tak boleh. Kalau penuhnya kaunuhu kadiran. Oleh karenanya ada al, maka nuhu-nya hilang. Kena aja alif lam ya. Alif lam tu nya si belum jumpa dengan hu. Apabila hu yang dibuang jadi al-kaunu. Pasang hu hujungnya kaunuhu. Al yang dibuang. Ya dalam kaedah ilmu Quran, ilmu Arabnya. Kadang-kadang hu yang dhamir ganti nama Allah. Situ saya ganti nama tu terus nama Allah situ. Kaunu qadiran. Keadaannya Allah itu yang berkuasa. Keadaannya yang menghendaki. Jadi perkataan al-kaunu itu tentu kita tanya, ni nuhunya ada. Kena perkataan al-kau tu membuat nuhu jadi hilang. Buang al ya, kau nuhu. Tak boleh al-kau nuhu, tak boleh. Ditetak oleh orang. Wah, saya baca nahu katanya. Apa arti al-kaunu? Keadaan. Kaunuhu, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, hingga akhir. Apa yang akhir? Apa lagi bekas ya? Kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman, hingga akhir. Sekaliannya itu tetap sabit. Apa arti sabit itu? Tetap. Bukan sabit perang sabit. Tidak kayak kita orang tambinya bilang rumput ya. Sabit je no ya. Tapi itu sabit itu Melayu. Sekiranya itu sabit tetap dengan tiada khilaf. Si ada ulama lain mempertikaikan lagi. Maka ia al-kaunu itu wajib bagi Allah Ta'ala dengan ijma', dengan sekata, tidak ada perbezaan, dengan ijma' mazhab ahli sunnah. Sepakat. Bukan ini aja, Mu'tazilah pun sepakat juga. Orang jahit ya. Mazhab ulama yang mensabit ihwal dan ulama yang menafikan semua mengatakan sama. Jadi kalau ijma', si ada orang bengkiang dia. Ijma' tu persetujuan mazhab ahli sunnah, mazhab Mu'tazilah, mazhab ulama yang menyebutkan hal dan ulama yang menafikannya, semua menetapkan setuju. Sesungguhnya yang khilaf, yang berbeza pendapat itu hanya pada keadaan beberapa sifat ya aja. Ada khilaf perbedaan, bukan salah menyalah, ada perbedaan pendapat. Sesungguhnya yang khilaf itu hanya pada keadaan beberapa sifat, sama ada ia lebih atau tiada ada atas segala sifat ma'ani itu. Bahkan ia perkara iktibar jua, atau iktibar misal-misal aja. Iktibar yang dimisal-misal oleh ulama aja ada. Ada yang marah situ kelak. Artinya beberapa perkara yang diiktibarkan, yang diibaratkan pada pikiran jua, tidak di luar pikiran. Tidak. Coba kita lihat 32. 32 lebah ya. Tidak di luar. Apa maksudnya? Artinya
dengan sekira-kira mungkin dapat dilihatkannya, kata pengarang. Kita akan melihat. Kita baca lagi. Artinya ia beberapa perkara yang diibaratkan, yang dimisalkan pada perkara jua, tidak di luar pikiran. Bukan. Maka tatkala itu makna ingkar kan ihwal itu bagi mereka yang menafikannya adalah ingkar tentang lebihnya atas ma'ani, bukan mengingkarkan umpamanya keadaannya subhanahu wa ta'ala yang berkuasa pada asalnya, lagi kerana ia dinamakan itu menjadi kufur. Cuba kita ingat situ imadah. Ada ulama nambah dah tu, menambah al-kaunu, ada menambah idrak, tambahan bukan pertambahan untuk mengusak, padahal pertambahannya untuk memperelok dan menambahkan lagi keadaan. Ia termasuk semua dalam bagian kumpulan fardu kifayah. Faham pun diterima, tak faham pun terima, tidak berdosa, kerana ia bukan fardu ain. Yang maksudnya. Jom kita lihat lagi ya. Ini yang 33 ada. 33 ada. Artinya dengan sekira-kira mungkin dapat dilihat. Situ kita akan melihat macam ni yang berada di situ kira. Kemudian ada apa lagi? Ada 33. 33 ada 34. Bukan mengingkarkan. Wang madah tu ada 20, ada 21. Ada 22. Itu bukan mengingkar. Itu hanya sebagai tambahan di antara para ulama yang suka untuk memperindahkan lagi. Macam kita apa namanya kalau mereka kata aksesori. Dipolahnya bunyi apa sensor depannya. Kalau takut dekat kayu dia bunyi. Augustan dia juga macam ialah ya. Padahal nak perlu pakai earphone boleh. Bukan wajib. Itu. Bukan mengingkarkan keadaan subhanahu wa ta'ala, bukan mengingkar Tuhan. Karena katanya bukan mengingkarkan keadaannya subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, tidak. Masih kita mengakui. Artinya menafikan sebagai nafi yang membawa kepada menyebitkan lawannya, iaitu keadaannya lemah. Kalau sampai macam ya nak boleh. Kita nambah tu menafikan kuasa Tuhan. Sampai macam ya apa tambahan ya nak boleh. Inilah mengupur, boleh menyebabkan jadi rusak keimanan kita, membawa kepada kufur. Adapun menafikan bahawa baginya ada sifat yang sedia, yang dikatakan sebelah ya, yang dikatakan baginya keadaannya yang berkuasa, sedangkan ia menyebitkan, menetapkan kekuasaan baginya Ta'ala, maka tidak kufur, tidak membawa kepada kafir, seperti mana yang dijelaskan oleh mereka, kata pengarang. Ada lagi situ, ada 35. Masih sebelah kah? Menjadi kafir. Kalimat menjadi kafir. Ya. Kalau membuat kita sampai menjadi kafir, itu dilarang. Macam ni kita melarang sehingga kita boleh menafikan kekuasaan Tuhan, nak boleh, ataupun menyamakan kuasa Tuhan dengan sama makhluk pun nak boleh. Kafir artinya mengingkarkan, seperti menolak qada dan qadar Tuhan, nak boleh. Macam Mu'tazilah ya, kadang-kadangnya menolak. Orang Mu'tazilah tu si sukanya Tuhan menggunakan kejahatan dengan hambanya. Ni boleh anak Tuhan macam ya. Dapat kita nak hukum bapa kita, anak ia bisang, lalu hukum bapa kanak kita nyokok bisang. Ni ada mahkamah untuk hukum bapa kita, adakah? Ni ada. Saya ada mahkamah fiqah Islam ada. Kau tu nyualah kau bisang, kau dihukum tutup session. Ni ada. Ya Tuhan malah. Apalah dari Tuhan. Kadang-kadang ada anak sepit. Saya ada telinga sulah.
Padahal kaca mukanya. Dia si cacat, tapi telinganya kecil, lubang telinga aja. Macam ada pakai tunggal lagi menjadi kita kan kajang kan. Oh, besar pangkatnya dalam JKA lah. Dengar tak? Dah penjen dah halak-halak. Baik kita untuk kami tersepas makan. Ya nengok rumah ya. Rumah kota sama kan ya. Mada besar agak lihat. Ya lah dia baik ngata faham bagus pakainya nuka rumah kita. Nada hukum. Ya. Mau motivasi suka dia nak nyama bapak. Kena kira anak telinga tu sepit macam tu. Ni ada mahkamah. Kata Tuhan agak mahkamah hukum malahnya kena bapak kita kata si ada. Ya anak Tuhan. Tuhan dah mati kata anak kita sepit telinga sepit lah. Wah Ta'ala nyuah anak kita apa namanya si bisang lah. Dia minta anak semua bagus. Mau macam ya Tuhan dia tergagah lah dapat dipaksa. Cuba tu kita belah anak kita macam ni anak kita minta anak kita macam siapa? Minta anak macam siapa nama penyanyi Amerika ya, Michael Jackson kah? Hitam jadi putih eh. Dia pakai dia. Tapi pakai naknya si komplain bila jual jadi putih si pandang Tuhan aku tu dah nak mak putih dah ya, lebih putih daripada orang putih bila dah padahal bagi hitam mulanya menjadi kafir tu si betul tu pir Melayu kafir Quran kafir hadisnya makin empat hukum cakap alif para kafir tu kafir. Cuma macam kena ya, bergoro tujuh. Salah baca kau ni si salah tu ikut tu. Mana ada sukun tu. Pening lah kalau guru ya. Soalnya komplain kita. Orang ulama malah kitab tu. Kitab tu nang bahasa Melayu. Mengingkarkan ehwal Subhanahu wa taala tak boleh. Kerja Tuhan si boleh diingkar. Macam tu macam ni kita nak hukum Tuhan tu. Bukan nak kita balas COVID macam tu. Banyak orang mati. Tak boleh. Tu salah orang kita kan. Kita ada mesti ada umat manusia yang salah tingkah. Yang menyebabkan Tuhan murka macam ya. Iyalah cerita ada cerita rahsianya lah ceritanya Tuhan mari ada orang di Amerika nang untuk mencipta virus lah. Cerita kedaya ceritanya. Mengikut dia ceritanya ada juga apa namanya ahli saintis Cina tu jadi anggota yang mencuri produk tu dia buat negeri Cina nun bocor. Iyalah bocor je di Wuhan bocor ya. Udah kehendak Tuhan kan terjadilah. Makanya sidak apa nama sama Donald Trump kan. Dua-dua mereka malah mungkinnya tahu ya. Tapi apa walaupun dah dibuka kedai tu dah terjadi dapat buat apa lagi. Kita lihat. Mengingkarkan ehwal Subhanahu wa taala menjadi kafir. Kerana bahasanya ia perkara yang diijma'kan sekira-kira tidak wajib kita membilangkan secara tafsil terperinci pada kaul yang rajih, kaul yang kuat dan wajib beriman dengannya kerana ia setengah daripada perkara kesempurnaan. Jadi apa-apa yang Tuhan cipta yang berlaku di atas muka bumi itu kita wajib beriman. Kenapa? Kerana ia adalah sudah terjadi dengan kehendak Allah. Tidak dapat kita nak mengingkarkan. Si boleh tak menjelaskan ia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha dan berikhtiar mengelakkan diri. Kerajaan berusaha, doa kita jaga SOP, jaga jarak, pakai tutup muka. Ya semuanya berusaha dan ikhtiar. Kadang-kadang ngasih, kadang-kadang tidak. Ada juga orang yang makin macam ya kena juga ada. Lihat B. Apa ya?
Demikian juga menjadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Padahal ada sifat nafsiyah. Ya, zat aja. Ya betul. Orang menafi. Kenapa Tuhan disebutkan nafsiyah? Itu ia sebagai cakapan aja. Sebenarnya nafsiyah adalah zat. Masih si boleh walaupun disebutkan zat pun masih aja kita menggunakan nafsiyah. Maksud orang tu tadi si bos sebut nafsiyah terus hilangkan aja. Tak boleh. Kena sudah sepakat para ulama mengatakan wujud ya masuk dalam nafsiyah. Nafsiyah disebut sifat nafsiyah. Dalam nafsiyah ya adalah zat Allah Ta'ala. Boleh. Itu kena ya. Kalau kita menafikan sama sekali tak boleh. Memang ia adab. Adab orang belajar tauhid macam ya. Yang dinafikan. Kerana orang apa? Seluruh ulama sudah sepakat bercakap macam ya. Maka kita tak boleh kita ngeluar idea baru. Oh, si buah pakai sifat nafsiyah. Pakai nafsiyah aja. Jangan sebut sifat-sifat. Tak boleh. Kalau orang sebut sifat, sebutlah. Ya sebagai apa namanya? Ya sebagai adab aja. Maka adab kita kepada ulama-ulama yang dah betul lumus, ngatur sistem tu untuk menjadi akidah kita. Maka kita jangan malah idea baru. Jangan. Kerana ya sudah ulama besar-besar pun sudah setuju dengan perkataan dia, boleh dipakaikan sebagai ilmu, maka kita jangan cuba masuk campur baru tu untuk mengubahnya, jangan. Kerana itu dah berapa ribu tahun dah. Imam Abu Asy'ari kena tu kalau nya lahir 260 tahunnya lahir. Itu berapa ada? Itu berapa ada? 1442. Ada 1000 lebih kan. Macam ni kita sudah 1000 tahun lebih ulama benar-benar perkatakan kita nak menafikan, tak boleh. Tak boleh kita pada apa nyebut sifat nafsiyah, sebut nafsiyah aja, tak boleh. Mesti sifat nafsiyah. Hakikatnya nafsiyah adalah zat Tuhan, wujud Tuhan yang Maha Esa. Ada siapa? Ya di segi bahasa lah. Ini malah. Demikian juga menjadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Menafikan sesuatu daripada sifat salbiyah pun menjadi kafir juga. Atau yang mengiktikadkan yang demikian itu baru. Oh tu ya berlaku baru aja. Tiada Tuhan macam yang lama mari. Pun tak boleh. Atau keadaan makhluknya. Atau ya syak. Ragu-ragu pada sedianya atau baharunya. Atau ia terhenti pada demikian itu. Itu semua kerja-kerja tu nak ngecek kerja Tuhan, tak boleh. Sesuatu yang berlaku ya adalah dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kita harus tunduk. Tak dapat kita nak menekan Tuhan, tak dapat. Kerana Tuhan yang Maha Esa. Ya khas sesuatu itu menjadi kafir. Atau tidak. Lambah tu untuk menjadi fasik saja. Tidak rusak imannya. Fasik saja. Bid'ah tu kata orang yang suka mengada-ngada. Jadi bid'ah. Apa dia? Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti orang Mu'tazilah, mereka berkata tiada sifat ma'ani bagi Allah. Kata orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah tu si makin sifat ma'ani, makin maknanya hajat. Apa guna dia cerai kita? Pasang terus senjadi. Apa namanya istilah engineernya, built-in kah? Itu tak dipasang. Tu nak main pasang. Ya kita harus kaji. Tuhan pun kehendaknya kita dapat nak ngatur Tuhan. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ani seperti Mu'tazilah, mereka berkata tiada sifat ma'ani bagi Allah. Bahkan Allah itu qadirun saja. Qadirun dengan zatnya. Cukup. Jadi bayarlah dia larang tadi. Orang yang makin qadirun saja sama dengan bunyi lah orang qadirun mengaji usuluddin. Orang Mu'tazilah. Siapa ada makin kaunuhu, makin qadir terus sebut zat Tuhan saja. Tak boleh. Mesti sebut sifat zatnya. Macam kita kan. Sifat tu perlu. Kalau ada sifat si jadi, macam kita pakai baju tu sifat kan.
Lipat tu. Ni mesti pakai baju, boleh juga kita juga. Jadi apa lah kita dalam jenis mesti baju. Cuma tu buat kita pano. Tu buat kita pano, tu buat kita kurap dengan orang. Pengilan. Selawat nyegap, tubuh-tubuhnya pano. Orang punya suka seseberahan kita. Ni orang makan sama kita. Apalagi tubuhnya puluh. Tubuhnya bau. Macam inilah keadaannya tadi. Untuk dia diaturkan. Sungguh baju tu sifat banyak kerjanya untuk memelihara kita jangan dijijik oleh orang. Dan dikotor oleh orang. Banyak kerja. Padahal pakai baju sifat. Kita orang lelaki kan sembahyang kalau di rumah. Boleh sembahyang. Pakai sibuk baju, sibuk songkok sembahyang dalam bilik. Tapi jangan akan masjid kedaya. Masjid kedaya kita diusir oleh orang. Bacalah keadaan tadi ni tu. Mungkin tak dalam miskin. Bicara orang nyerah sergah baju kita. Cara pakai. Ada orang songkok. Jadi tu kita ingat. Sesuatu yang berlaku di dunia tu sudah diatur Tuhan macam ya indah rupanya Tuhan ngatur kita. Adapun orang yang menafikan sifat ma'ni seperti wa Mu'tazilah, mereka berkata, apa katanya? Tiada sifat ma'ni bagi Allah. Bahkan Allah Ta'ala itu qadirun dengan zatnya, muridun dengan zatnya, maka ia tidak menjadi kafir. Orang tidak jadi kafir, tetapi menjadi fasik. Fasik tu berat juga. Berat, jangan coba-coba. Jadi fasik tu si boleh jadi saksi bicara, nak boleh. Orang fasik, orang yang si taat dengan, si percaya dengan yang baik, nak boleh jadi saksi, nak boleh saksi nikah, nak boleh saksi bicara, nak boleh saksi bercerai, nak boleh, si boleh. Kenanya fasik. Macam ni nak jadi hakim. Orang jadi saksi sama kena hakimnya adalahnya menguat hakim. Hakim mutus ada saksi bicara ya si betul. Siapa nak orang tanya, sini kita bicara tu di situ. Siapa saksi kita? Si ada hakim seorang aja betul-betul. Si pakai. Mesti ada juri. Saya sekurang-kurang 2 orang. Tapi aja orang nikah kan. Orang nikah mesti ada saksi. Baru nikah ya sah. Walaupun ada wali. Walaupun ada berian. Walaupun ada akad nikah, ada ijab, ada kabul. Si boleh. Melainkan ada saksi. Maka saksi itu kuat. Dia orang saksi yang sangat berat. Orang yang malah dosa, seorang yang bertobat. Bertobat setahun, sudah nyisi ngulang lagi kejahatan dia, baru dia boleh jadi saksi. Saksi nikah. Saksi nikah. Orang yang jelas dengan kita, orang pandai, ustaz. Orangnya bercuri, beli berjudi, tikam mikor. Kita dengar yang oh satu dia bulan Syaban tulis. Kita tanggal 1 tahun dia. Dia nak ngulang. Kelak bulan Arwah ada lagi datang. Bermakna tambah tahunnya. Kalau nya bertobat setahun setelahnya bertobat, kalau saya lagi ngulang-ngulang, barunya boleh diterima jadi saksi. Kadang-kadang orang kita tu kan pakai gap. Sebarang jadi gap. Waktu gapnya panggilan makai kayak sungki tegal 8,000. Panggilan ni saya bersaksi kerana gap makai kayak sungki 8,000. Lalu jadi saksi. Padahalnya orang pasir. Ini boleh. Sembahyang pun si, solat pun si ya. Apalagi besar dosa ya. Besar lagi. Jadi tapi nikah ya sah lah. Sah. Bayarlah kita boleh milih saksi. Kita nak nikah, kita pun milih. Jangan suruh orang kampung milih. Payah mana. Siapa saksi belah laki? Orang laki milih tu saksi mahkamah. Nya tu tuan imam. Tuan natib. Bagaimana yang masuk dalam diri. Belah kita perempuan siapa? Yang milih. Jangan dalam majlis. Saya tu pakai baju harga berapa ribu set satu. Baju mahal, kan sukat mahal. Kena malu dengan mahal tu. Engkau ustaz ya. Padahal orang yang maksiat. Ngaji pasal ngaco nikah ya. Kita jangan ada kena aku tu. Udah gap-gap macam tu si dia panggil. Suka hati lah. Orang tahu kita ya orang pasal ni macam kita. Walaupun dia pakai baju murah, mungkin suka murah, orang taat, orang setia, orang ambil. Nak kita amal, ingat mungkin tak si sakit, ini
nikah anak saya minta kita datang. Kerana kami belah lelaki, pihak juga belah perempuan. Baru sahih. Yang sebenarnya saksi ya 2 orang aja yang pasti. Ada 4 orang aja tadi. Ya, 2 orang yang adat aja, adat. Yang sebenarnya 2 orang aja, syahidain 2 orang. Berarti mun ada dalam 4 orang tu, ada 2 orang yang memang okey, anak okey lah. Okey. Ya takut je kalau 4 orang mesti okey. KO semua. Aduh. Yalah jadi anak jadi jelas syaitan. Disaksi oleh orang yang syaitan. Anak jadi syaitan. Kalau di kampung Pegoro ni kadang sebarang saksi je. Kalau anak nikah pindah, kita pun cari. Boleh mak dari luar keluarga kita. Saya dah kamu. Kena si luar yang ambil orang luar. Suka hati aku, anak aku. Boleh. Saya anak saya orang luar je. Kalau dia aku pun jadi Islam dia tu. Seorang geng aja. Fasik dan bid'ah. Bid'ah tu berbeza sedikit. Orang tu suka mencerita mengada-ngada. Ya bid'ah pun tak boleh jadi saksi juga orang ya. Orang bid'ah tu. Ya tu. Bid'ah. Tapi benda tu anak Pegoro. Ya. Tiada di semasa di ceramah kamu di berita kamu tiada. Masih belajar. Payah belajar. Ya, saya macam saksi-saksi masyaallah. Di kampung detail-detail. Berat. Orang jadi orang tu. Bid'ah tu ada orang yang mengada-ngada. Yang ada dia ada. Yang ada dia tambah. Ya tak boleh. Melainkan jika ia menafikan sifat ma'ani serta menyebitkan lawannya, maka ia menjadi kafir. Macam tadi macam ziarah. Mohon berlindung dengan Allah. Baca wal a'yadu billahi min dzalik. Kita berlindung Allah Taala dari itu. Itu boleh rojok tu. Saudara si doa tengah situ. Bagian tu tengah kita. Tu bukan tu hal fasik bid'ah tu bukan dipakai untuk tauhid aja tu. Dipakai untuk fiqh juga. Kita nak milih orang jadi imam di kampung walaupun dia pandai. Orang tu si ninggal fasik jangan pakainya walaupun dia berilmu. Ada orang kata ilmunya tinggi tapi nya selalu ngakal fasik. Berjalan pakai celana pendek ya. Fasik kadang-kadang kayak jadi imam. Di masjid dia jadi imam. Di luar nyuci kereta nampak lutut. Padahalnya jadi imam. Kadang-kadang kadang jadi imam. Kalau kita nak nyuci kereta di rumah kita pun di rumah bertanjang pun boleh tapi jangan muka orang. Itu muka orang. Kadang jadi imam kadang-kadang macam imam di kampung-kampung lah biasanya. Mun musim kerja pada berkebun apa kadang asa si kadang-kadang lah mun sempat solat asa mun si sempat sialah. Oh jelas kalau nyamadahnya si sempat si sembahyang Macam tak mana boleh ya. Ya dikira Pasik ya? Pasik ya. Pasik ya. Kulit juga betul lah tapi mun menakut sempat mun pergi sempat si jual lah katanya. Itu kita sama itu. Bertambah sifat 20 jadi 22 tu. Ya. Sifat idrak bukan adrak, idrak. Artinya mendapatkan. Apa kata Imam Haramain? Apa kata Imam Al-Qadhi? Qaul Al-Qadhi dan qaul Imam Haramain menjalani penyebitan, menjalani penetapan sifat idrak pada mereka ia adalah sifat yang qadim. Selain daripada qauluhu mutakalliman ditambah lagi sigir idrak. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala sama juga macam sifat 20 juanya dengannya ia menjadi segala yang disentuh segala yang disentuh segala yang dicium segala yang dikecap tanpa berhubung dengan perkara tersebut. Tak kita tu tambah tau. Tu kita sini perkara tu perlu bah. Karena manusia tu kita dijadi Tuhan ada panca indera.
Itu tuan Melayu banyak saya tahu apa arti panca indera tu. Panca indera ya khusus diberi Tuhan dengan makhluk manusia. Kita aja ada bisik ya. Makhluk manusia ada panca indera. Makhluk lain setiap batu, ada kayu, ada ikan, ada binatang, saya ada. Saya ada panca indera. Kita ada. Apa panca indera apa? Kita diberi Tuhan telinga. Dapat dengar macam-macam dengar. Cuba kita jual kucing, jual anjing, jual apa. Pasang radio bagus ya. Pandainya muji. Saya tak suka. Buku wafanya di sini dia macamnya dengar. Coba mau kita akan pasang mau kesidah. Pasang mau cukup macam sawat. Goyang kaki. Oh, yang kita Terengganu. Bagus suka. Apa indera? Indera telinga kita suka dengan. Coba mau cerita hal orang berkelahi, hal apa nama lagu itu apa Black apa namanya? Lagu Black apa nama macam kata. Oh, gila utak kita dengar. Bukan nak boleh gila. Karena telinga kita si suka. Indera nolak ya. Bukan telinga yang nolak ya, indera yang dengkah tu nolak aku si suka dengar ya. Apa nama kata itu black music ya. Black metal. Black metal. Itulah idrak. Iyalah tujuan utama idrak ya. Nak bagus kita suka dengar. Nak sebagus kita nolak dengar. Ia nama panca indera. Melalui telinga. Itu. Ia kata yang tadi. Apa katanya tadi? Ia ada yang disentuh. Cuma kita akan yang disentuh tu macam kita kalau kita apa namanya digigit nyamuk, pandai kita ngatal. Mun binatang manok digigit nyamuk, si pandainya malah gatal, pasti dia majaknya. Dia makan di tungo, dia majaknya. Kita sih dah kita kecil kan main ke tempat tungo. Habis nak kemuliaan kita gigit tungo. Begor mak bapak kita buka apa kan kau main di tempat tungo tu tadi. Sehingga kemuliaan kekembang macam tu katanya. Ya apa nama nak kata indera. Indra. Gigit tungo. Apa nama besar nak makan manok apa nama? Besar tu. Gigit. Yalah manok lengundu je manok di penuh je situ manok. Bukannya lintah namanya nak ada kecil. Nak ada kutu Mamak cik. Nang je samak lah. Hamak ya bukan nama penyakit. Yang penyakit orang sih. Tapi dia makan darah manok, makannya darah manok, darah itik, darah selatif, semuanya makan. Jadi cuma kita kita gagal kita yang cari ubat. Kena kita ada indera. Indera. Jadi ia katanya disentuh. Ada yang dicium. Hidung kita pandai cium bau bangkai. Cium bau harum. Ia yang gunakan indera mendapat. Ada ulama dia tambahnya baru 20 ditambah lagi 1 ini jadi 21. Lawannya 1 jadi 22. Ya pujiannya sudah apalah guna nambah-nambah nyuruh gagong itu tinggi tapi ada indah. Yang 20 saya ada idrak. Tapi tambah tu ada indera. Ada panca indera dapat dengar yang bagus, dapat menolak yang si bagus. Dapat merasa yang nyaman sifat. Cuma kita kecil kan. Kita ngagak nenek ta. Nenek kata lek tong garuk nek. Lo nanggok kan dia lagi. Nenek garuk. Kurang garuk tambah lagi. Minta garuk lagi sampai kita tidur di garuknya. Apa namanya? Indra. Lalu kita kecil kan. Lalu kita dilanggok oleh nenek-nenek kita. Mana kita ada nenek. Kalau itu ya tu kita kecil. Lagi nyamuk. Sengaja kita berlanggok dengan silaya. Ya nama indra. Menurut sentuhan, menciuman. Yang dikecap, lidah kita ya dapat merasa macam-macam, manis, masam, pahit, kelat, semua dapat apa namanya? Yang dinamakan indera melalui lidah. Yang disebut apa namanya? Zauk namanya. Jadi kalau ada lidah tu, kita lidah cepat dia bukan banyak malin. Otomatik lengkah kakak dari mesin. Sini yang cari ya. Lengkah jajaran lalu pahit. Sialah lengkah 5 minit buat pahit. Siada.
Gula apa? Enggak gula, lalu manis. Apa nama kita? Ya nama panca indera lah. Menatang ada. Ya kesian naga sapi kan. Kamainnya berulam. Kita beri sambal. Siapa kita nak beri apa? Pilih rumput yang diulam. Ni asyik. Kesian tenaga kan. Berjumpa rumput bukan main. Ikhlas yang ulam rumput ya. Kenapa yang kata ya? Ni asyik ada indera. Ni naga rumput makan ya udah. Kita ya tu sombong. Banyak tadi. Sama nasi dia tu. Sombong. Makan nasi mesti garam. Sehingga cuma mau beras bagus, beras bagi makan garam. Bawa kita makan. Mesti ada garam semua. Walaupun beras beriyo. Pijit je pala kita. Sedang lawak. Kenapa? Indera lidah kita milih. Ia nama indera. Ini ada 5 indera. Ada al-lamsu. Ada merasakan lazat. Kena al-lamsu lah. Maka kita jadi ada zuriat. Cuma mesti ada al-lamsu kan. Bekas akad nikah sama bapak kita. Ni dua bertengah muka aja si suka. Berpandang muka aja nya dua. Kenapa nak jadi siap beranak? Nya si tidur sama. Di depan Tuhan lamsu. Tuhan lamsu tu ada sentuhan yang membawa kepada keseronokan. Ada kita dengan mak betul-betul. Aku cukup ku anak kau, bukan aku si anak lagi sakit tu anak tu. Ai bukan ada di anak. Bukan ada lagi. Ada beranak 10 kali, 12 kali. Kena isi jerak. Kena ada alam su, kena ada indera. Indera ya nyoh ya. Mau ada umpuan pada si orang lagi, ya umpuan gila aja ya. Ya orang sakit utang. Kalau umpuan siuman mestinya ini ada orang dah beranak umur 6 tahun. Ingin kau dah beranak dulu, dah 8 tahun itu belum beranak lagi itu adanya umpuan malah kedaya. Ada umpuan ada orang beranak sampai belasan orang anaknya. Seadanya jerak. Malah ya beranak. Apa namanya? 3 orang 2 tahun. Ada orang beranak 3 orang 2 tahun. Patutnya 3 orang 3 tahun tak ada. Ia namakan panca indera 3 asma'u. Panca indera 3 asma'. Panca indera dari mata tu al-basar. Sebab kita penyenangkan bagus-bagus. So kita nanggal TV kena bagus. Tunggu kita dak kambing, dak manok, tanangga, dak bagol nanti bini, penangga. Si penangga. Kita pandai. As-sama'u, al-basru, apa namanya, apalagi al-ilmu, semuanya, al-zawku, al-syummu, syummu tu yang dicium, al-lamsu yang dirasa, yang dirasakan macam itu semua mesti ada rasa. Kena ada rasa ialah menimbulkan rasa orang mau bersuami lagi, mau beristeri lagi, iyalah ya. Jadi, tu lah guna apa? Guna sifat indera. Apa yang didapatnya? Dapat panca indera. Ingat baca Azhar hasil daripada indera tu apa? Mendapat panca indera. Iyalah guna sifat tu. Orang mesti belajar. Apa guna tambah lagi? Nyo kacau buat. Bagus tambah ya. Dari situ kita tahu ada panca indera dari telinga, dari apa? Dari mata, dari hati, dari lidah, dari hidung, dari tu. So kita akan kalau gigit apa? Gigit nyamuk. Pandai tangan cari cun carinya. Idrak. Orang buta. Idrak lah ya. Orang buta pandai. Maka ialah orang ahli saintis pencipta macam ni menciptakan braille pakai orang buta. Daripada itulah dikaji daripada idrak tu. Pandai. Kesan Allah. Katanya tadi. Jadi sifat idrak ada sifat yang kadim. Kadim juga. Qaul al-qadi daimah haramain menjalani penyebutan sifat idrak. Pada mereka ia adalah sifat yang kadim jua. Macam wujud kita bakal juanya. Tapi itu dalam bahagian perduki kifayah. Ni mesti belajar tu. Tak apa boleh. Ada untuk perhiasan. Artinya mahal kereta kita ya. Macam-macam aksesorinya. Tambah. Itu adalah mahal. Itu nak bagus macam tu kereta yang mahal. 100,000 kan.
yang berdiri pada zat Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala. Dengannya ia mendapat segala yang disentuh, segala yang dicium, segala yang dikecap. Tanpa berhubung dengan perkara tersebut, ada pula kaul yang mengatakan segala yang maujud didapatkan dengannya. Semua yang dapat kita dilihat. Sebenarnya kita dapat dengar. Ada diceritakan dalam kitab Syekh Nawawi Bantan dia yang menceritakan Tuhan menciptakan alam aras. Tuhan mengiah alam itu tiap hari ditukar tabir. Tabir kain yang indah yang mahal 1000 warna. Udah kita belajar dengan saintis kan. Tahu taknya nama dari 1 sampai 2 not 3 not. Ada. Paling-paling dalam buku cat yang kali nak 100 mungkin dia orang tahu nama cat dia. Mesti 1000 bulan tahu. Dan dengar tak? Orang saintis tahunya nombor apa nama nombor yang ke 1000. Nama cat tu je tu nama tu nama. Tapi Tuhan dah awal menciptakan cat ya di alam aras. Kalah ya. 1000 kalah katanya. Tiap hari je tukar tabir. Lebih hebat daripada kita di dunia tu. Yang dikecap tu apa tu, Guru? Hah? Dalam segala yang dikecap-kecap. Yang dirasa. Oh, Yang dikecap. Dikecap. Dikecapi. Oh, rasa. Kadang-kadang dikecap melalui lidah, kadang-kadang dikecap tu ada besar melalui hidung, melalui lidah, melalui telinga, melalui mata, ya dikecap namanya. Macam ni tangan pandangan kita, macam ni pendengaran kita, ya kecap semua namanya. Instingnya, Hah? perasaan. Ada masuk tu. Perasaan tu. Insting tu. Insting. Tapi kita ada nama indera insting tu. Ada indera. Sikit. Insting tu macam mana negara lalu lagi. Kenanya lagi. Hanya ada insting yang mikir untuk dengan anak aku. Padahal kita sing anaknya. Okey. Insting ya. Macam besar kita jangan kata kita lalu berhentinya. Insting ya. Bukan kerana faham, insting aja. Nyata oi. Nenek aku berteriak ngelang aku, jangan dekat ikan. Tak kau kunjung ikan. Insting bukan kena ada akal. Kita nak ada akal. Lain. Lain. Berbeza sedikit. Ada bahasanya yang tinggal. Situ je yang makan si dulu je. Mesti tinggal punya semua. Kan digigit dengan ikan. Ada juga degil. Ia paman insting saya pakai. Ada juga. Jangan dengar tinggal. Baik. Ada sebelah ya. Ya tadi idrak. Apa kata idrak tu? Untuk mendapat segala panca indera. Ya gunanya. Saya nanya, apa faedah sifat idrak tu untuk mendapat? Berapa panca indera? 5. Yang didengar, yang dilihat, yang dirasa, yang dikecap. Sifat takwin. Hanya itu lagi. Betul-betul mengada. Yang tidak ada diadakan. Sifat takwin artinya mengadakan. Itunya Maturidiyah. Itu satu kumpulan geng tu, geng Al-Qadi tu. Pula menjalani penyiasatan, penyelidikan maksudnya. Sifat takwin. Padahal mereka adalah sifat yang kadim juga, yang kekal, yang awal juga, yang tiada permulaan, yang kadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengannya ia mengadakan sesuatu dan menadakannya, tetapi ia bergantung kepada ta'alluq, kepada apa yang dikerjanya. Satu, jika ta'alluq dengan mengadakan dinamakan ijad. Tuhan mengada. Misalkan kalau Tuhan untuk mencipta aku, malah tu macam kita itu kan. Banyak kita negara dunia tu tiap tahun ada perubahan dunia. Doa mari kan. Kita belum lagi mati, sempat kita doa mari uang mikol handphone 5 kilo sana. Mungkin dah. Aku tu
belum tua benar, belum mati. Sempat nanggah handphone kecil je lagi dalam poket. Tuan mari dia pakai bisa bening kalau Bukit Sarawak kita. Digantung 5 kilo ya. Pun dicas lagi. Tak boleh lebih berapa jam kah? Pada habis. Ia nama ijat nama mana? Yang guna takwin. Macam-macam guna tu. Kita tengah dalam TV ya. Macam-macam saintis buat. Ialah kata ada nembayak Indonesia tu maknya orang Indonesia, bapaknya Jepun. Saintis malah barang tu. Nang silap ya katanya jadi robot disuruh oleh kerajaan Jepun tu kau mereka tu. Jadi kita pun nang berubah tiap tahun. Kita madah apa kenapa sifat bagus sekali. Kerana Tuhan beri ilham. Dia hanya tu datang lagi ilham baru. Bagus lagi. Pula tu datang lagi. Kenapa? Yang pun ilmu ya Tuhan. Tapi diturun dengan manusia. Apa ya Tuhan marah? Aku sini ilmu main sedikit. Muntua banyak sekali gila manusia. Apa namanya mengadakan ini? Ijaz. B. Jika takluk dengan menadakan dinamakan i'dam. Ada Tuhan menciptakan yang perlu dimati Tuhan. Kan itu banyak. Kalau kita nak banyak ikan-ikan yang ada lagi. Dibunuh. Orang kerja di hutan, di sungai kan. Ada kimikal lagi halawai. Ikan yang ada lagi. Mereka kita nak gambar aja. Ya je mantap. Burung banyak mati, ikan banyak mati, tumbuh-tumbuh banyak mati, bunga-bunga banyak mati, pelat-pelat banyak mati, rumput-rumput banyak mati. Banyak rumput-rumput yang sudah dilihat kita gigit. Makanya orang perlu nanam. Ada orang tu kan nanam rumput, nanam rumput, nanam bunga. Ialah kerja orang malah ubat-ubatan. Dengan ada ubatan, rumput dia selamat. Dibayar dengan bagus. Ya apa namanya? Ya semua dalam bagian apa namanya takwin. Ada yang dibunuh dihapus, ada yang dia diciptakan baru. Apa nama? Jika takluk dengan menghidupkan dinamakan ihya. Ada benda yang dihidup, benda mati yang dihidupkan. Macam kita akan dalam tubuh kita tu ada alat dalam tubuh kita bila dah panjang umur alat yang mati. Kemudian diturun Tuhan ilmu dengan saintis banding ubat makan tu tubuh kita jadi hidup semula. Urat tak mati jadi hidup. Kulit yang kering jadi hidup. Jadi apa namanya? Ya. Ada ya. Ada tak kan? Ada macam tu kan? Ada. Dalam tubuh manusia ada zat yang tak dapat ditambah. Melainkan ada bakal lain diatur, dimakan, diminum, apa yang dah masuk dalam tubuh tu, bawa tubuh kita sihat semula. Ya nama mana? Ya, nama ilmu Tuhan juga ya. Macam-macam. Itu ada dalam tauhid. Kita ulama tu nak boleh tahan. Bagian ta tu, bagian sa jika takluk dengan merezekikan dinamakan rizqun. Ada Tuhan apa nama mengadakan rezeki. Itu kita kena itu. Doa mari nak orang berdagang. Itu orang dagang pakai apa? Pakai online. Rizqun. Ini tu kalau kita nak makan. Kita undang. Telefon datang. Apa nama rizqun? Itu dah harganya sederhana, murah dan yang datang entah. Itu rizqun. Ada kan. Cuma mau kita beli nasi sebungkus. Apa namanya? Nasi Arab pergi ke kedai Arab nun. Berapa buang jam, buang minyak, cari parking lagi. Tapi tu nak telefon. Apa bungkus kami minta kita hantar 10 bungkus. Telah jangan hantar. Bagi nombor di situ rumah yang pakai GPS. Datang. Subhanallah. Apa namanya? Ya, apa namanya? Takwin riz. Ada takwin ijad, ada takwin i'dam, ada takwin ihya, ada takwin riz. Faham tak? Mudah. Yalah guna tambah takwin tu jadi 23. Lawannya mustahil 1 jadi 24. Berarti mana? Tambahnya.
Apa arti mengada? Lawannya tidak mengadakan. Idrak, lawannya mendapat, lawannya tidak mendapatkan. Dah habislah ya. Siapa susah gila Mas Eli? Siapa susah gila ya? Bilang benar-benar insya-Allah. Saya dah lama kita sengaja tu, lama bayangkan. Tu amari sengaja lain aja. Kini tu baru saya diberi saya petunjuk ngajar tu. Tu pengganti orang. Ustaz yang mari orang kita ada kalau ada pihaknya kan. Ngajar di situ, ngajar di takwa sakit. Sakitnya kuat sehingga dia operate bah. Udah kita tu kata-kata saya dah ngajar. Cari ustaz tu saya mau semuanya kata saya dapat. Bila saya datang kata Ustaz Asiman, Ustaz tolong ajar. Kitab tu saya habis. Ya sudah lama gila sengaja tauhid tu semua itu lama. Bukan 10 tahun. Saya sengaja tauhid itu sudah lebih 40 tahun sengaja tauhid. Tapi memang sudah belajar. Mopolah bagi kitab ni. Ditunjuk sudah kitab mana? Iyalah sengaja. Alhamdulillah sekali itu. Banyak di situ minta ngajar tauhid itu banyak. Tidak ustaz-ustaz ni Zahar pun mangkol di sini mau ngajar kitab tu berat katanya. Payah. Baik, kita baca sikit ya. Demikianlah anda kias. Apa itu kias, Pak? Bandingkan. Demikianlah anda kiaskan. Bandingkan. Nah. Situ mana? Golongan Asy'ariyah. Asy'ariyah tu jamak bagi Asy'ari. Golongan siapa? Golongan Abu Hasan Asy'ari. Disebut orang Asy'ariyah. 36 tengah-tengah 36 lebah ya. Al-Asy'ariyah adalah puak yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Ya. Apabila orang nyebut Al-Asy'ariyah siapa bah? Abu Hasan Asy'ari. Jadi ini nisbah. Wajib diketahui bagi Allah Taala itu adalah 24 sifat. Ni dah 21 idrak. Lawannya 1 22. 23 takwin. Lawannya 1 24. Nah, ya. Yang kita tangkap di sini. Asy'ariyah adalah puak yang dinisbahkan golongannya. Apa tipe puak tu? Golongan yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari. Banyak pihak dari para fuqaha. Apa fuqaha tu? Ahli fikih. Al-fuqaha ya. Ahli fikih. Fuqaha. Bukan ahli fikih, ahli tasawuf, ahli sunnah tu cukup saja. Ya ahli tauhid ya. Wal jamaah ya. Dan ahli hadis menuruti manhaj sukatan golongan ini. Apa itu manhaj sukatan? Sukatan pelajaran. Manhaj. Dan antara tokoh-tokoh besarnya, siapa tokoh besar tu adalah imam-imam siapanya? Al-Baihaqi. Ahli hadis tu. Al-Baihaqi. Siapa lagi? An-Nawawi. Ahli hadis tu. Siapa lagi? Al-Ghazali. Siapa dia? Al-Izzu bin Abdul Salam. Siapa lagi? As-Suyuti. Siapa lagi? Ibnu Asakir. Siapa lagi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Al-Qurtubi. Siapa lagi? As-Subki. Atau gitu semua. Yang pakai 24 tu. Al-Izzu ingat tak? Al-Izzu. Dia nama orang ya, Al-Izzu. Bin Abdul Salam. Al-Izzu. Kadang-kadang orang kita tu kalau pandai orang Melayu tu pandai ngubah nama orang. Mau nama Al-Izzu ni sebabnya Iz. Udahlah si tahu. Kadang-kadang kita nama orang kampung si tahu kita nama diubah-ubahnya. Orang nama Bujang jadi Jang. Orang nama Yusuf jadi Sup. Jadi si tahu kita orang nama Ali jadi Li. Orang nama Muhammad jadi Mat. Tak boleh faham macam ni. Baca lagi kata sikit kita nak habis itu.
Demikianlah dikiaskan kepada golongan Asy'ariyah. Menafikan sifat takwin, mereka menganggapkan bahawa yang tersebut itu sebagai beberapa takluk meluluskan ketika baharu. Takluk tanzizi hadir bagi sifat kudrat. Adanya menafi, ada nak menafi. Yang menafi ya, tak apa-apa. Yang ambil bagian fardhu ain aja. Dalam menetapkan sifat idrak dan sifat takwin, setengah penyelidik, ahli penyiasat, terkemudian berkata bahawa yang terlebih hampir ditambahkan lagi 2 sifat pada sifat maknawiyah. Ditambah, boleh tambah lagi. Macam ni cara macamnya, sifat kaunuhu ta'ala mudrikan. Tambah. Kaunuhu ta'ala mudrikan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan. Mendapat apa? Yang memberi rasa panca indera. Yang mendapatkan. Yang melazim wajib bersama. Sifat idrak. Dan mustahil lawannya, iaitu keadaan tidak mendapatkan. Yang kedua, kaunuhu mukawwinan. Takwinnya tadi. Kaunuhu mukawwinan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengadakan. Yang mustahil lawannya iaitu keadaannya yang tidak mengadakan. Berdasarkan apa yang disebutkan, maka segala sifat yang wajib diketahui bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Dan segala yang mustahil pun 24 sifat. Allah Ta'ala. Cukup kan? Cukup kan? Apa akan datang apa? Sifat harus. Muka 30. Sila mari saya bang. Tu makan kereta tu mungkin mudah. Makan kereta tu.